Selamat sejahtera semua, kami adalah pelajar Politeknik Sultan Idris Shah. Saya dan ahli kumpulan saya ingin membincangkan tentang tajuk tanggungjawab individu terhadap diri sendiri, mental dan emosi. Ini adalah ahli kumpulan kami, namanya Satish Wasdeva, Ashwin Kumar Shivakumar, Danusha Raghunathan dan saya Kamleshwari Gunalan. Pertama sekali, apa itu penyakit mental? Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. Pakar psikiatri akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit. Jom kita tengok tanggungjawab individu terhadap diri sendiri untuk masalah mental. Pertama sekali, hilangkan tekanan dan lakukan aktiviti regangan fizikal. Latihan pernafasan dan meditasi mampu mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Memetik artikel My Health Kementerian Kesihatan Malaysia dengan mengamalkan teknik pernafasan yang betul, umpamanya, kita boleh menjadi lebih tenang ketika berhadapan dengan situasi yang tegang. Ia dapat meningkatkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, meningkatkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan. Latihan teknik pernafasan dapat dilakukan dengan memilih satu keadaan yang tiada gangguan dan selesa. Keduanya adalah seseorang individu perlu berfikir dengan positif pada diri sendiri. Hal ini dapat kita aplikasikan dengan mengamalkan bercakap positif pada diri sendiri. Misalnya, perkataan seperti saya akan, saya boleh, saya akan cuba, saya juara, saya disayangi, saya menarik dan sebagainya. Hal ini akan meningkatkan daya keyakinan diri. Seterusnya, ketiga ialah berkongsi masalah atau bercerita tentang perkara yang dilalui kepada individu yang dipercayai. Sebagai contoh, apabila majikan memarahi pekerja tentang tugasan yang diberikan, pekerja tersebut tidak berasa tertekan atau tidak tahu cara untuk menyelesaikan masalah terbabit untuk mengurangkan stres, maka pekerja tersebut boleh mencari rakan kerja yang berkecimpung dalam bidang yang sama. Seterusnya, berkongsi masalah dan berbincang tentang jalan penyelesaian tersebut. Tindakan ini bukan saja dapat mengurangkan tekanan, malah menunjukkan teladan dan tahap profesional yang lebih baik daripada majikan pekerja tersebut yang menunding jari tanpa memberikan sebarang bantuan. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah pun membangunkan talian kasih 15999 yang beroperasi selama 24 jam pada setiap hari. Talian aduan krisis ini membolehkan sesiapa sahaja yang mempunyai masalah berkaitan kaunseling, kebajikan, perlindungan dan masalah keluarga untuk berhubung dengan pegawai yang bertugas dan mereka akan membantu mangsa atau individu yang tiada kenaan untuk berkongsi masalah serta untuk menghilangkan daripada masalah mental. Selain daripada itu, anda juga boleh mencari seorang kawan untuk mencapai kesihatan mental yang baik. Dalam dunia ini, kita memerlukan seseorang untuk mendengar luahan diri kita. Hal ini untuk meringankan beban yang mungkin terpendam. Dalam pemilihan berkawan adalah baik untuk mencari seorang yang mampu menjaga rahsia kita. Kawan juga berperanan dalam berkomunikasi agar kita dapat berbual dan ketawa yang mampu meringankan tekanan yang sedia ada. Seterusnya, anda juga boleh berehat sebentar untuk kesihatan mental anda. Perubahan adegan atau perubahan rentak adalah baik untuk kesihatan mental anda. Ia boleh menjadi jeda 5 minit dari membersihkan dapur anda, rehat tengah hari selama setengah jam di tempat kerja atau hujung minggu meneroka tempat baharu.
Berehat mungkin bermakna menjadi aktif ataupun tidak melakukan banyak perkara sama sekali. Tarik nafas dalam-dalam dan berehat. Cuba yoga atau meditasi. Beberapa minit sudah cukup untuk menghilangkan tekanan anda. Beri diri anda sedikit masa untuk berehat. Dengarkan badan anda. Jika anda benar-benar letih, berikan diri anda masa untuk tidur. Tanpa tidur yang lena, kesihatan mental kita terjejas dan tumpuan kita menurun. Akhir sekali, makanlah makanan yang sihat untuk menjaga kesihatan mental anda. Terdapat hubungan yang kuat antara apa yang kita makan dan perasaan kita. Sebagai contoh, kafein dan gula boleh memberi kesan serta-merta. Tetapi, makanan juga boleh memberi kesan berpanjangan pada kesihatan mental anda. Otak anda memerlukan campuran nutrien untuk kekal sihat dan berfungsi dengan baik. Sama seperti organ yang lain dalam badan anda. Diet yang baik untuk kesihatan fizikal anda juga baik untuk kesihatan mental anda. Emosi. Pengenalan bagi emosi. Apa-apa pengalaman sedar yang diciptakan oleh aktiviti mental yang sengit dan tahap keseronokan atau ketidakselesaian tertentu. Emosi adalah perasaan kuat yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, merujuk kepada reaksi terhadap seseorang maupun peristiwa. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang atau takut akan sesuatu. Perasaan yang mengakibatkan perubahan fizikal dan psikologi yang mempengaruhi tingkah laku kita. Emosi yang pertama, sabar. Buat pengetahuan semua, sabar dari sudut bahasa adalah menahan. So dari sudut istilah pula, sabar membawa maksud kekuatan jiwa untuk menahan dari berakhlak buruk apabila munculnya sesuatu. Sabar adalah betah menahan penderitaan, tidak terburu-buru dan sentiasa tenang. Sabar adalah suatu kekuatan atau daya yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Penjelasan bagi sabar. Apabila seseorang itu dipandang serang oleh sesetengah individu, besar kemungkinan individu tersebut mengalami penderitaan dari segi emosi. Ini boleh menimbulkan kekecewaan antara individu dan boleh membawa kesan yang buruk terhadap diri sendiri dan orang di sekeliling. Oleh sebab itu, setiap individu disarankan sabar jika menghadapi sesuatu yang sama sebab ini boleh ditukar balik oleh sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab menjadi satu isu yang sensitif yang tiada kaitan dengan masalah yang sebenar. Oleh itu, mempunyai kesabaran merupakan amalan penting bagi setiap individu untuk mengelakkan masalah seperti ini berlaku. Bersyukur. Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi, termasuk sekali berterima kasih, mengenang budi, menghargai seseorang atau sesuatu, termasuk bersyukur kepada Tuhan. Apabila seseorang mula bersyukur dengan apa yang dimiliki, dia akan berasa tenang dan senang hati. Individu yang tidak bersyukur tidak dapat hidup tenang maupun diri sendiri dan orang di sekeliling. Kehidupan yang tidak tenang boleh membawa banyak masalah dalam kehidupan seharian seperti stres dan juga boleh membawa masalah dalam keluarga. Untuk mengelakkan masalah seperti ini berlaku, setiap individu harus bersyukur dengan apa yang dimiliki untuk keamanan dari segi emosi dan dalam keluarga. Kasih sayang. Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan, termasuk sayang cinta akan nyawa, alam sekitar, negara dan keamanan. Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Penjelasan bagi kasih sayang. Kasih sayang sesama manusia merupakan salah satu faktor yang melahirkan suasana yang harmoni manakala sayang kepada alam menjadikan sekitaran terpelihara. Sifat ini perlu dipupuk dari kecil dalam diri anak-anak agar kehidupan lebih sejahtera. Orang yang bersifat kasih sayang sentiasa menghargai nyawa diri sendiri, orang lain terutamanya haiwan dan tidak menghaniainya seperti membunuh haiwan tersebut. Kasih sayang mewujudkan sikap kemanusiaan dalam diri agar dapat membantu menyelamatkan nyawa orang yang tidak berdosa. Selamat sejahtera. Nama saya Hashim Kumar. Hari ini saya ingin membantahkan tentang tanggungjawab individu terhadap diri sendiri dari segi emosi.
Tanggungjawab terhadap diri sendiri merujuk kepada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kita perlu mengawal emosi kita untuk situasi yang aman dan lebih baik. Apabila seseorang individu sering marah-marah ketika menjalankan tugas, keadaan psikologinya terancam. Oleh itu, seseorang haruslah peka pada perubahan tubuh, seterusnya mengambil langkah bijak dalam mengawal emosi diri. Pernafasan amat penting untuk mengawal keadaan. Teknik pernafasan boleh membantu mengurangkan kemarahan dan gangguan emosi dan juga memberi ketenangan dan kelegaan. Seterusnya, teknik pernafasan ini juga boleh digunakan ketika Anda stres dan panik kerana ia boleh memberi ketenangan kepada perubahan biologi di dalam tubuh Anda. Keletihan boleh membuatkan Anda lebih cepat marah dan mudah menjadi marah. Pastikan Anda mendapat tidur yang cukup dan makan makanan yang berkhasiat serta mengikut jadual. Wujudkan satu program senaman atau aktiviti sukan yang tetap untuk melepaskan ketegangan kerana rajin bersukan dapat mengurangkan stres dan memperbaiki suasana hati. Ia juga dapat mengawal emosi dan kemarahan. Memberikan senyum, waktu atau bantuan untuk orang lain. Semua hal ini dapat membawa pengaruh positif bagi diri Anda dan juga orang lain. Seterusnya, kita juga boleh mendengar lagu pada masa Anda rasa stres. Kita juga boleh luangkan masa untuk melakukan aktiviti seperti hobi, kerja sukarela, luangkan masa untuk orang tersayang atau perkara lain yang membawa kebahagiaan kepada kita. Kita perlu mengetahui teknik untuk mengawal emosi supaya kita boleh hidup dengan keadaan yang baik. Sekian, terima kasih.